Assalamualaikum Ibu. Ayah, Ibu, ampuni dosa kami semua. Ayah, Ibu, doakan kami dunia dan akhirat. Dari kecil sehingga dewasa, kau menyayang dan sering memanja, menanam iman, menyemaikan takwa, mengajak kami muliakan agama. Ayah, Ibu, berkorban jiwa, berkorbankan harta. Ayah, Ibu, semoga Allah tinggikan derajatmu. Sebelum nyawa meninggalkan jasad, sebelum surya terbitnya di barat, kau amanahkan Al-Quran dan Sunnah, jadi panduan di akhir zaman. Belayanmu masih ku terasa, ya Allah tempatkan mereka di syurga. Kami cintakan Allah, kami kasihkan Rasul. Kami sayangkan ayah, kami sayangi ibu. Ayah, Ibu, Ampuni dosa kami semua. Ayah, Ibu, Doakan kami dunia dan akhirat. dari kecil sehingga dewasa, kau menyayang dan sering memanja, menanam iman, menyemaikan takwa, mengajar kami muliakan agama. Ayah, Ibu, berkorban jiwa, berkorbankan harta. Ayah, Ibu, semoga Allah tinggikan derajatmu. Sebelum nyawa meninggalkan jasad, sebelum surya terbitnya di barat, kau amanahkan Al-Quran dan Sunnah, jadi panduan di akhir zaman. Belayanmu masih ku terasa, ya Allah tempatkan mereka di syurga. Kami cintakan Allah, kami kasihkan Rasul. Kami sayangkan ayah, kami sayangi ibu. Ayah, Ibu, Ini kok nama? dosa kami semua. Itu siapa? Ayah, Ibu, doakan kami dunia dan akhirat. Doakan kami dunia dan akhirat. Doakan kami dunia dan akhirat. Syakiran ini terbina daripada tahun 2001 sehingga kini kami mempunyai 3 cawangan. Pertama adalah daripada Taman Ceras Utama, dan yang kedua berada di Alam Damai, dan yang ketiga adalah Bandar Sri Putra bertempat di Kajang, Selangor.
Pendidikan kami ini menggunakan silibus Kementerian Pendidikan. Yang kedua, kami menggunakan silibus daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Dan yang ketiga, kami menggunakan pembelajaran menggunakan silibus Wilayah Persekutuan Jawi sendiri. Peringkat pertama kami bermula daripada peringkat prasekolah. Prasekolah kami ini menggunakan konsep pembelajaran PAN Learning, iaitu menggabungkan ketiga-tiga silibus integrate kami, iaitu tahfiz, akademik dan agama lah. Jadi untuk pelajar-pelajar tahfiz kami ini, kami menggunakan sistem tahfiz iaitu Al-Hira sendiri, dan yang lain itu lebih kepada pembelajaran 3M lah, membaca, menulis dan mengira. Kami menerapkan untuk sekolah rendah lebih kepada dua konsep pembelajaran lah, iaitu daripada sudut akademik dan pentarbiahan pelajar itu sendiri. Kurikulum kami tidak tinggalkan. Kurikulum kami menggabungkan semua pembelajaran yang ada dalam silibus kementerian, iaitu kurikulum daripada unit beruniform. Yang kedua, kami menggunakan kelab yang ada, sukan, dan yang ketiga kami buat tambahan kepada usrah sendirilah, yang mana pelajar ini bukan setakat kami nak fokus kepada akademik, tetapi kami lebih kepada pentarbiahan pelajar juga. Sekolah menengah kami daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, yang mana sekolah menengah hanya ada di Bandar Seri Putra sahaja, dan insya-Allah kita akan membuat sekolah menengah juga di Alam Damai menggunakan silibus KPM sendiri, dan selebihnya kami lebih kepada proses pentarbiahan pelajar lah. Kami juga mempunyai asrama yang memudahkan kepada orang luar. Konsep asrama kami adalah asrama yang menerapkan semua sistem pembelajaran juga di sekolah, dan mereka akan bawa di asrama lah. Sebagai contoh, pelajar-pelajar asrama ini ada aktiviti dalam pentarbiahan seperti membaca kitab, aktiviti luar seperti taekwondo. Pelajar-pelajar ini diberi ruang kebebasan untuk belajar apa sahaja yang Asyakirin sediakan. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد سلام
من ربه باقي الجليل الباقي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت أن تهضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن كنت أن تحظى بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باقي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini seperti yang telah kita susun, kita sama-sama wawakan. InsyaAllah seperti biasa setiap Rabu malam Khamis kita akan mengadakan program Borak Parenting bersama panel jemputan, dan pada minggu kali ini kita sangat beruntung berpeluang kami dapat menjemput Al-Fadhil Syekh Ustaz Nazrul Nasir. Dahulunya anak fikir Ustaz senior kami lah. Jadi Alhamdulillah pada malam kita dapat menjemput beliau. Jadi tanpa membuang masa, kita nak teruskan perkongsian pada malam ini, kita serah pada Ustaz. Cuma sebelum itu nak tanya khabar pada Ustaz. Ustaz, apa khabar Ustaz? Ustaz di mana? Kita akan mengadakan program Borak Parenting bersama panel jemputan peluang kami dapat. Assalamualaikum Ustaz. Al-Fadhil Syekh Ustaz Nazrul. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dengar suara saya? Cuma suara? Cuma suara? Ustaz dengar ke suara saya? Okey, sebentar. Kita masih tunggu lagi Ustaz punya setting live kita. Jadi sementara kita tunggu Ustaz masuk semula, saya minta tolong jasa baik pada semua ibu ayah yang menonton, sama-sama kita share program kita pada malam ini kepada kenalan yang lain,
grup FB yang ada. Sama-sama kita upgrade ilmu parenting bersama Al-Fadhil Syekh Ustaz Ustaz Nazrul Nasir, yang kita akan membincangkan tajuk pada malam ini iaitu didik anak sesuai dengan zaman. Okey, didik anak dengan sesuai dengan zaman. Jadi kami sangat mengalu-alukan sebarang persoalan, pertanyaan kepada Al-Fadhil Ustaz. Boleh tulis dekat ruang komen tentang topik pada malam ini. Mudah-mudahan Al-Fadhil Ustaz akan dapat respon lah setiap persoalan yang ditanyakan, insya-Allah. Okey. Jadi saya masih menunggu lagi Ustaz untuk masuk live kita. Jadi insya-Allah. Okey, baik. Cuba suara. Ustaz dengar suara saya, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz dengar suara saya? Mungkin ada masalah teknikal sedikit. Masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz dengar suara saya? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Saya dengar suara Ustaz. Jelas. Dengar tak suara saya? Dengar, Ustaz, dengar. Jelas. Saya dengar. Ustaz dengar, okey. Mungkin line tak pasti, dia lambat. Sebentar, saya cek dekat handset saya. Ustaz dengar tak suara saya? Dengar. Saya dengar suara Ustaz. Jelas. Dengar tak suara? Dengar, Ustaz, dengar. Jelas. Saya dengar, Ustaz. Ustaz dengar. Okey, sebentar. Boleh. Assalamualaikum. Baik, kalau macam tu minta maaf, kami di sini ni line internet ni agak masalah sikit. Tapi saya cubalah untuk kita bincangkan tajuk kita pada malam ni, insya-Allah dengan sebaiknya lah. Dan moga-moga semua dapat mengambil manfaat dan juga kebaikan daripada apa yang kita bincang pada malam ini, insya-Allah. Cuma saya terlupa nama Ustaz. Ustaz nama apa, Numan? Amri, nama saya Amri, Ustaz. Anda dari Selangor dulu, Ustaz. Selangor. Ustaz ni kawan saya ni, dia mesej dulu. Baru saya teringat. Tapi terlupa nama Ustaz. Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kau boleh gambar tu didekatkan sikit. Video tu didekatkan sikit kerana jauh sangat. Okey, terputus semula. Tolong doakan kami supaya segala urusan dipermudahkan. Okey, insya-Allah. So tolong share lagi video ni, insya-Allah. Mungkin kita akan buat second plan, iaitu kita akan minta Ustaz terus saja memberikan pengisian kata-kata nasihat untuk topik kita pada malam ini, iaitu didik anak sesuai dengan zaman. Jadi saya sedang menantikan lagi Ustaz masuk semula dekat live kita ni. Jadi mungkin malam ni kita tak ada sesi soal jawab. Kita akan minta Ustaz terus memberikan perkongsian. Tajuk kita pada malam ini iaitu didik anak sesuai dengan zaman, insya-Allah. Okay, saya minta maaf bagi pihak penganjur sebarang kemusykilan ataupun kesulitan. Amat kami harapkan supaya dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah.
Okay, so saya masih menantikan Al-Fadhil Ustaz untuk masuk semula ke live kita, insya-Allah. Okay, dah masuk semula, insya-Allah. Bismillah. Okay, Ustaz dengar suara saya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Sekolah Integrasi Tahfiz Asy-Syakirin kerana sudi berikan peluang kepada saya pada malam ini untuk berbicara pada malam ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman yang baik. Dan kami pertama sekali minta maaf kerana keadaan internet di sini, di tempat kami ini, di Zawiyah Nasiriyah ni agak sedikit kurang dan banyak masalah, dan moga-moga kita dapat berkongsi lah apa-apa yang sepatutnya pada malam ni, insya-Allah taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu didik anak sesuai dengan zamannya. Dan ini tajuk yang sering dibincangkan dan kemudian diperkatakan oleh kebanyakan ibu ayah pada waktu sekarang yang ingin melihat generasi anak-anak mereka tersebut nanti akan menjadi orang-orang yang berguna dan baik kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni saya suka untuk berkongsi dengan semua yang mendengar perbicaraan kita pada malam ini daripada apa yang telah ditinggalkan, yang disebutkan oleh para ulama kita, antaranya yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhatus Sibyan, dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bughyatul Ikhwan wa Riyadhatis Sibyan. Jadi ini kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala. Juga ada risalah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Imbabi, Syekh Al-Azhar Al-Syarif, Syekh Syamsuddin Al-Imbabi rahimahullah, ada mengarang satu risalah berkaitan dengan Ta'dibus Sibyan, ataupun cara mendidik anak-anak, yang mana diambil daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada Al-Quranul Karim, dan juga saranan yang ditunjukkan oleh para salafus salih dan para alim ulama yang terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, mendidik anak-anak ini adalah sesuatu yang menjadi kewajipan bagi ibu dan ayah. Kerana kita dituntut untuk dan juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Rasul mengatakan bahawa aku berbangga dengan umat yang ramai. Jadi maksud umat yang ramai seperti yang disebutkan oleh sebahagian para guru kami adalah dengan bermaksud umat yang berkualiti. Bukan hanya dilihat pada kuantitinya semata-mata. Karena kalau kuantiti yang ramai tetapi tidak berkualiti, maka ini bukanlah dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang dibanggakan oleh baginda Rasul adalah umat yang mana mereka ini walaupun sedikit tetapi menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan kepada umat yang lain, dan mereka memberikan kebaikan dan juga petunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kalau kita faham yang sedemikian, dan insya-Allah kita akan cuba bahaskan pada malam ini bagaimana cara dan juga panduan yang telah ditunjukkan oleh para ulama dalam mendidik anak-anak tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan juga jagalah anak-anak dan juga isteri-isteri kalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil daripada ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa peri pentingnya seorang ketua dalam keluarga tersebut, iaitu ayah dan juga orang-orang yang mengambil
kewajipan untuk mendidik dan juga menjaga keluarganya agar menjaga mereka daripada terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata para ulama, kalaulah seorang ayah tersebut bimbang kalau anaknya terbakar dengan api di dunia, maka selayaknya bagi mereka untuk lebih bimbang kalau anak-anak tersebut nanti dibakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang bakaran tersebut akan mengambil masa yang sangat panjang yang menyeksakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah taala sekalian, dengan kefahaman tadi menunjukkan bahawa menjaga anak isteri kita, mendidik mereka dengan kebaikan, menjauhkan mereka daripada larangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tuntutan syarak. Dan ini yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah dipandukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika datang seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Umar tentang buruk akhlak adab beliau, adab anaknya kepada si ayah. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ini anak yang derhaka. Dipanggil anak tersebut, kemudian ditanya, nah, kenapa kamu buat begitu kepada si ayah? Nah, kamu tidak tahukah kata kamu ada ayah kamu ada punya hak yang besar terhadap kamu? Maka si anak mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bertanya, baik, kalau saya ingin bertanya kepada Amirul Mukminin, bagaimana pula dengan ayah kepada saya? Adakah saya punya hak kepada ayah saya yang wajib ayah saya tunaikan? Kata Sayyidina Umar, ya. Apakah hak tersebut? Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawa hak yang pertama, memilih ibu yang baik kepada si anak tersebut. Yang kedua, memilih nama yang baik bagi si anak tersebut. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut. Jadi tiga perkara ini perkara asas. Kalau kita lihat dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, ini perkara asas yang kalau kita faham, maknanya perkara tersebut diringkaskan oleh Sayyidina Umar dengan tiga fasa kehidupan seorang anak tersebut. Fasa pertama, sebelum anak dilahirkan. Fasa kedua, fasa anak tersebut setelah dilahirkan. Dan fasa ketiga adalah fasa setelah anak tadi meningkat ataupun dilahirkan ke muka bumi Allah Ta'ala dalam keadaan dia telah sesuai untuk mendapatkan pendidikan. Maka ini tiga fasa yang sepatutnya kita bahagikan pada malam ini, bagaimana para salafus salih dahulu mendidik. Dan ucapan Amirul Mukminin Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu ini sebenarnya adalah disebut sebagai isi penting ataupun nota yang sangat penting bagi ibu ayah berpegang dengan perkara tersebut. Ramai di kalangan kita ingin anak yang hebat, anak yang soleh dan sebagainya, tetapi kita sendiri tidak menjaga ketika sebelum kita berkahwin. Ini adalah perkara penting yang paling utama untuk kita melihat bagaimana akhlak kita dan akhlak anak-anak kita nanti pada masa akan datang. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, sepatutnya bagi ibu dan ayah, yang pertama sebelum mereka berkahwin dan ketika mereka melaksanakan perkahwinan, melazimi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan kenapa aku berkahwin ini. Nah, aku berkahwin adalah bukan hanya semata-mata untuk menunaikan hak nafsuku, tapi aku menunaikan perkahwinan ini adalah untuk melaksanakan tanggungjawab dan juga untuk kalau dilahirkan zuriat keturunanku nanti, mereka ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adalah kewajipanku untuk menjadikan anak ini sebagai umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini niat-niat yang perlu dihadirkan. Karena apa? Karena Sayyidina Umar menyebut, kata yang pertama, perlu dipilih terlebih dahulu si ibu untuk anak tersebut. Maka ini pemilihan pertama yang perlu diberikan perhatian. Jadi yang kedua, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, diberi anak tersebut dengan nama yang baik. Kenapa? Karena ini doa. Maknanya nama yang disebut kepada anak tadi, gelar yang diberikan kepada anak tersebut, itu doa yang akan berterusan sepanjang hidupnya. Dan ini akan memberi kesan besar kepada kehidupan anak tersebut. Bangsa Melayu kita ini, kebanyakannya akan diletakkan nama anak mereka di depan dengan nama Muhammad. Di belakangnya ya baru diletakkan dengan terkib yang lain. Nah, Muhammad Fulan, Muhammad Fulan, Ahmad Fulan dan sebagainya. Maka diletakkan nama-nama sedemikian. Kalau perempuan pula, ada yang diletakkan dengan Siti, ada diletakkan dengan Nur. Siti dengan makna Sayyidati. Nah, dalam bahasa Arab maksudnya Sayyidati, maksudnya wahai puanku.
wahai maksudnya orang panggil apa ni, bahasa yang mulia kepada si anak tersebut dan sebagainya. Maka ini adalah bentuk pengiktirafan, bentuk doa, bentuk kebaikan yang sering disebutkan kepada anak-anak tersebut. Tapi lil asaf syadid, yang menyedihkan kita pada waktu sekarang ini, ramai di kalangan ibu ayah sudah tidak memandang perkara tersebut perkara yang penting. Malah mereka memilih nama dengan pilihan yang pelbagai. Hanya dibuka Google, tengok dalam Google, search, dan kemudian tak tahu makna apa, kemudian terus letak nama anak mereka dengan sewenang-wenangnya, tanpa bertanya kepada para alim ulama. Dan ini yang dilakukan, yang disebutkan, yang saya pernah sebut dalam kitab yang telah saya terjemahkan berkenaan dengan kelahiran dan sebagainya. Dalam hukum hakam kelahiran, ada bab berkait dengan memberikan nama kepada anak-anak. Disunatkan kepada kita sebagai ibu dan ayah untuk bertanya kepada orang yang punya ilmu, para ulama, apa nama yang sesuai diletakkan kepada anak-anak kita. Di musyawarah, maksudnya kita bermusyawarah, berbincang dengan para alim ulama untuk diletakkan nama yang sesuai kepada anak kita tersebut. Tapi sekarang tidak lagi berlaku begitu, kerana semua dah guna internet, pakat buka dalam Facebook dan sebagainya. Maka akhirnya tertipu dengan nama-nama yang kadang-kadang tidak ada maksud yang baik pun, ataupun tidak ada maksudnya, atau entah ambil daripada bahasa apa kita pun tak tahu, dan kemudian kita letak nama anak kita. Dan akhirnya anak kita pun tak tahu jadi apa. Jadi kerana itu, hadirin yang dirahmati Allah, ambil berat tentang masalah ini. Kerana ini panduan yang kita nampak ringkas yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, tapi ianya sangat besar peranannya kepada pembinaan hidup anak tersebut. Dan yang ketiga, hak bagi si ayah ataupun penjaga bagi anak tersebut adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak tadi. Tiga perkara ini, kalau dipegang dengan baik, maka anak tersebut akan dididik dengan baik. Nah, jadi hadirin semua, kalau kita lihat balik, maka budak tersebut menjawab kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya ayah saya tidak melaksanakan salah satu pun daripada hak tersebut. Yang pertama, dia tidak memilih ibu yang baik untuk saya. Maksudnya ibu saya orang yang biasa, ibu saya adalah seorang yang hamba, dan kemudian akhlaknya buruk. Ini bukan dia kutuk ibu dia ni, tapi memang itu akhlak ibunya. Maksudnya diabaikan dia dan sebagainya. Yang kedua, diletakkan nama saya nama yang buruk. Diberikan nama saya dengan nama Kumfusa. Kumfusa maksudnya kumbang, tolak tai. Buah nama anak kumbang tolak tai. Dah kali, anak tu nak elok. Dia nama nampak macam sedap sikit. Kalau dalam Quran dia tengok, nama sedap ni, buah nama Fir'aun. Dalam Quran ada nama Haman, buah nama Haman. Allah. Jadi akhirnya tak tahu apa. Lagi hebat ibu syaitan tu. Ada seorang di kalangan sahabat Nabi dulu namanya Syaitan. Dan kemudian ditukar namanya oleh Nabi SAW dengan nama yang baik. Itu hadirin semua yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kata anak tersebut, ayahku tidak memberikan pendidikan yang baik kepada aku. Itu ibu ayah. Yang pertama, untuk kita beri faham yang baik-baik dengan perkara tersebut, yang kita bincangkan pada malam ini, bagaimana mendidik anak-anak. Yang pertama, proses sebelum kita berkahwin. Yang kedua, setelah memperolehi anak, apa yang patut kita lakukan. Yang pertama sekali, proses pemilihan nama anak tersebut. Kerana ini menentukan kepada jati diri anak tersebut. Ini menentukan kepada akhlak dan peribadi anak tersebut. Kerana nama itu adalah doa yang akan sering disebut dan dipanggil oleh ibu dan ayahnya. Yang ketiga, yang menjadi perhatian penting adalah pendidikan kepada anak tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kerana itu dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ini ayat yang ringkas, padat, dan sepatutnya diberikan perhatian oleh kita semua. Dan kerana apa kita memandang penting tentang perkara ini? Kerana anak-anak ini adalah generasi yang akan datang memimpin generasinya mereka. Kalau baik pendidikan mereka, maka baiklah generasi pada zaman tersebut. Kalau buruk pendidikan dan cara didik kepada mereka di dalam rumah tangga ibu dan ayahnya sendiri, maka akan buruklah generasi anak-anak tersebut. Itu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, madrasah yang paling utama, tempat pembelajaran anak-anak yang paling utama adalah ketika mana bersama dengan ibu dan ayahnya. Kerana ibu dan ayah tersebut adalah suri tauladan, role model yang paling besar yang dilihat oleh anak tersebut
lebih banyak dan banyak masanya dibandingkan dengan masa-masa bersama dengan kelompok yang lain. Baik, kita tengok sama-sama bagaimana marhalah yang pertama ataupun proses pertama pendidikan kepada anak-anak ini bermula daripada setelah dilahirkan. Sehinggalah anak tersebut berpisah daripada susu ibu. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu. Yang pertama kata Al-Imam Ramli rahimahullah, wa awwalul asya'i, yang disebut di sini dalam bait yang ke-13, ya, disebut wa awwalul asya' hiya al-hadanah li'annahu ma'ahlihi al-amanah. Perkara pertama yang paling penting bagi anak tersebut adalah hadanah. Hadanah apa dia? Maksudnya penjagaan kepada anak tersebut. Karena ma'ahlihi amanah. Ini kerana ianya merupakan amanah di sisi ahlinya. Ini keluarga, amanah yang paling besar bagi keluarga adalah memilih untuk diletakkan anak tadi dididik oleh siapa. Karena kemungkinan ada ayah dan ibu yang sibuk. Dan rupa-rupanya kalau kita lihat balik di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ramli rahimahullah, ini sesuai dengan zaman sekarang. Karena proses hadanah ini adalah proses pertama kepada anak-anak. Biasa. Kalau kita kata dak zaman dulu ni, ialah mak ayah tak sibuk, tak kerja dan sebagainya. Tak. Imam dah sebut dah dulu. Dalam kitab dah sebut berkenaan dengan hadanah. Dah ada proses penjagaan anak-anak. Nampak tak? Dan siapa yang kita nak kena pilih untuk menjaga anak-anak kita? Semua tu disebut oleh ulama. Ini tahun bila ni? Ini berapa ratus tahun yang dulu. Nah, hampir 600 ke 700 tahun yang lalu. Nah, di bumi Al-Azhar Al-Syarif. Ditulis kitab ini. Disyarahkan oleh para ulama. Maknanya wa awwalul asya hiyal hadanah. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian oleh ibu ayah adalah hadanah. Iaitu pendidikan anak-anak tersebut daripada awal lahirnya sampai kepada sebelum dia berpisah dengan susu ibunya. Yang pertama sekali, siapa yang menjaga anak tersebut? Li'annahu ma'ahlihil amanah. Kemudian disebut oleh Al-Imam, fayambaghi irda'u kulli tifli salihatan biqawliha wal fi'li. Dan yang sepatutnya menjaga anak tersebut, dan penjagaan pada zaman dahulu kalau kita faham dengan baik, iaitu dengan cara diberikan anak tadi susuan. Ini yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Sayyidatina Aminah, ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diserahkan kepada Sayyidatina Halimatus Sa'diyah untuk disusukan dan dibawa ke kampung pada waktu tersebut, iaitu dibawa ke tempat yang terjaga daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sekarang ni kerana fasad ini ataupun kerosakan ini dah berleluasa, hatta di kampung tempat yang dulunya menjadi tempat untuk menjaga kebaikan anak-anak dan sebagainya, sekarang sudah tak selamat lagi. Nah, maka kerana itu perlu pilih siapa yang perlu kita hantar. Anak kita ni nak kena duduk dengan siapa? Siapa yang akan menyusukan anak? Tuan-tuan, kalau tengok dalam kitab ini, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang masalah menyusuan ini. Ini masalah yang sangat besar, sangat penting. Disebutkan oleh seorang yang mensyarahkan kitab ini, kata beliau, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Maksudnya ibu-ibu mereka ini akan menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun berturut-turut. Ya, haulain kamilain, yang sempurna. Nah, dalam tempoh 2 tahun yang sempurna tersebut mereka menyusukan anak tadi. Biasanya kalau dalam sebahagian kajian sains mengatakan bahawa ini adalah proses untuk perancangan keluarga yang paling berkesan. Sebahagiannya kata macam tu, para ulama mengatakan, ataupun atibak, para doktor mengatakan sedemikian. Karena waktu ketika ini, kalau disusukan anak tersebut dengan sepenuhnya oleh ibu tersebut, dengan susu badannya sendiri, maka kemungkinan untuk mengandung pada waktu tersebut sangat tipis. Nah, ini kajian yang dilakukan. Baik, kalau kata beranak juga waktu tu, itu nak buat macam mana? Kan kita kata tu kajian. Nah, kalau nak beranak juga kita nak kata apa kan? Dah takdir dah Allah Taala letak dah. Ya, baik. Jadi bila mak ayah ibu tersebut menyusukan anaknya selama 2 tahun berturut-turut. Baik, kalau tidak mampu, dalam Quran Allah Taala sebut lagi dalam surah At-Talaq, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Baik, kalau kata dia tidak mampu, maka disusukan oleh orang lain. Anak tadi disusukan oleh orang lain. Cuba tengok dalam ayat ni. Kata para ulama ni, dalam ini fabayyanallahu azza wa jalla ahkamal murdi'. Di dalam ni ayat Allah Taala ceritakan tentang hukum hakam menyusu.
Dan ini ditinggalkan sekarang. Dan dalam ini tidak disebutkan labanul badil. Maksud tak disebutkan susu ganti kepada susu yang diminum daripada dadanya ibu. Cuba apa ni, hadirin semua ibu ayah yang juga mendengar perbahasan kita pada malam ini, cuba kita faham dengan baik-baik apa yang disebutkan. Jadi kita pun tersentak juga bila baca ni. Ramai di kalangan ibu ayah nak memudahkan urusan mereka diberikan susu lembu kepada anak. Diberikan susu kambing kepada anak-anak. Diberikan susu badil, dia panggil susu badil. Ini susu ganti kepada susu badan ibu. Nah, beza dengan ibu yang dia perahkan susu dia, disimpan, diminumkan kepada anak dia. Itu kita kata okey lagi lah, kerana masih susu ibu. Tetapi keadaan anak tersebut, kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, tetap disuruh cari ganti untuk menyusukan si anak tersebut. Kerana keadaan anak ketika mana berada di dada ibu, waktu dia menyusu, ini dia akan rasa penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi setiap kali dia mencicip susu ibu tersebut, sama ada daripada ibunya sendiri ataupun ibu susunya, maka keadaannya berbeza dibandingkan dengan hanya disuapkan dia dengan botol. Ini pendidikan pertama kepada anak-anak tersebut, iaitu dengan kasih sayang, al-mahabbah, dan dia merasakan dirinya itu diberikan perhatian pada waktu tersebut. Faham? Jadi kerana tu, apa yang ditunjukkan di dalam sirah, bila mana Sayyidatina Aminah alaihassalam menghantar anak beliau untuk disusukan, iaitu Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan sistem pada waktu tersebut adalah dengan dihantar kepada ibu susu, dan ini ditinggalkan sekarang. Tak berlaku lagi. Nah, berapa ramai di kalangan ibu ayah yang sekarang ni kalau dia sibuk, dia tidak mampu nak menyusu, kerana susu badan dia tidak banyak, dia cari ibu susu. Dan nak pilih ibu susu pula, ini disebut oleh para ulama. Yang nak dipilih siapa? Salihatan biqauliha wal fi'li. Salihatan biqauliha wal fi'li. Iaitu yang mana ibu tersebut yang nak menyusu tadi mesti baik pada ucapan dan perbuatan dia. Akhlaknya mesti baik. Tidak boleh sebarang orang untuk menyusukan si anak tersebut. Tak boleh. Mesti pilih yang baik akhlaknya. Ini yang disebutkan di dalam kitab. Jadi kerana tu, perkara ini telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Karena mereka kata susah nak cari. Sebenarnya ada je sebenarnya. Dan kata nanti payahlah nanti bab hukum hakam. Masalah nanti jadi ibu susu. Ini jadi ayah susu lah. Apa benda lah. Semua dia kata, dia yang buat teruk. Padahal benda tak teruk pun. Kan? Jadi sebab tu, kadang-kadang perlu juga untuk kita yang ada nazar. Tengok balik kepada apa yang ditinggalkan oleh para salafus soleh yang terdahulu. Untuk kita amalkan perkara tersebut. Kalau kita mampu untuk amalkan. Baik. Dan kemudian pada tempoh ketika anak tersebut, pada marhalah yang pertama ini marhalah anak tersebut diberikan perhatian. Anak tersebut diberikan penuhnya kasih sayang. Daripada umurnya waktu lahir sampai umurnya sebelum melebihi waktu tempoh dia berpisah daripada susu ibunya. Iaitu dalam tempoh 2 tahun. Jadi dalam tempoh umur anak ini, waktu inilah anak-anak sebenarnya tidak tahu apa-apa. Jadi bagaimana pendidikan anak pada ketika tersebut? Jadi anak waktu itu tak tahu apa. Dia akan buat apa yang dia ambil. Jumpa di tengah jalan makanan-makanan yang jatuh dia akan kutip. Ini budak-budak suka kutip waktu ni. Kutip bola mulut. Cicak pun dihantam. Kan? Tek cicak pun dia rasa sedap. Nampak tek ayam pun dia ingat aiskrim. Kan? Kenapa dia buat macam tu? Kerana dia tak tahu apa. Nah, ini yang yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW kepada cucu beliau, cucu baginda Rasul SAW, ketika mana melihat apa yang dimakan oleh Sayyidina Husain ataupun Sayyidina Hasan, memasukkan tamar yang jatuh di bawah lantai, maka Sayyidina Rasul mengatakan kakh ataupun kakhin. Kalau bahasa kita Melayu, kekh. So kek buang. Maksudnya kek ni bahasa daripada hadis. Ini kakhin, kakh ataupun kakhin maksudnya suruh kita luahkan kembali. Maka akhirnya sampai Sayyidina Hasan terpaksa muntah, dijolok anak tekaknya oleh Nabi SAW sehingga muntah keluar balik apa yang dimakan. Dan kata Rasulullah SAW, kalaulah aku tidak bimbang, kata ini adalah sedekah, maka aku bagi makan. Sedang aku bimbang sekarang, takut tamar ini tamar sedekah. Atau tamar ini adalah zakatnya orang dan jatuhnya harta tersebut. Maksudnya, pada ketika kecil itu, walaupun budak tadi kalau dia makan, tak akan ditaklifkan dia dengan sesuatu pun. Tak akan
dia berdosa dengan perkara tersebut kerana dia tak tahu. Tak. Nabi memberikan kepada kita pelajaran yang penting bahawa segala makanan yang masuk ke dalam perut anak kita ini akan menumbuh di dalam tubuh badannya menjadi darah dagingnya, dan ini akan menentukan kepada akhlaknya pada masa akan datang. Nah, anak kita makan cikedis, anak kita makan coklat, nah, gula-gula, apa lagi? Apa benda yang anak-anak kita tak makan? Nah, semua kita makan. Macam mana pak dia pun makan juga. Ya. Pak pun makan. Takkan anak tengok saja. Dia beli kat anak dia sekali. Nah, akhirnya bila besar anak tak dengar cakap. Dia duk heran. Awak tak dengar cakap ni. Rupanya dia punya pasal. Nah. Nak jaga makanan ni, ya Allah, ya Rabbi. Ini benda yang paling sukar, benda yang paling utama diberikan perhatian. Sebab tu para ulama antaranya memberikan perhatian yang sangat besar sehingga Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah sebutkan dalam kitab ini, ta'kul halalan la minal haram. Ini kepada murdi'. Murdi'ah. Yani yang nak menyusu tadi mesti makan daripada makanan yang halal. Kenapa? Kerana makanan halal yang dimakan oleh orang yang menyusu akan jadi darah daging dalam tubuhnya. Kemudian susunya tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut si anak. Maka itu akan memberi kesan kepada anak tersebut pula. Al-Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala, sahib kitab Al-Waraqat, sahib kitab Nihayatul Matlaq, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu ketika kecil, dia dibelah oleh ibu susunya, dibelah oleh hamba ayahnya. Ya. Satu hari si ayah keluar. Ya. Bila dia balik, tengok-tengok ada susu di atas meja rumahnya. Kemudian susu tadi dah berkurangan. Ini cerita ni saya ambil daripada guru saya muda, Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah rahimahullahu ta'ala. Ayah kepada mufti wilayah persekutuan sekarang. Jadi Tuan Guru Haji Abdullah cerita perkara ni. Dia kata bila Imam Haramain, ayah kepada Imam Haramain Abdul Ma'ali melihat perkara tersebut, maka dia pun tanya kepada hamba dia, susu ni ambil daripada mana? Katanya ambil daripada jiran sekian-sekian. Dan ayah kepada Imam Haramain tahu, kata si pemberi susu ni pekerjaannya tadi kurang elok. Maka kata dia, kenapa susu ni kurang? Macam mana boleh jadi kurang? Kata dia, saya dah bagi minum kepada anak tuan. Kerana anak tuan tadi menangis sungguh-sungguh sampai dia lapak susu kerana ibu dia tak ada. Kemudian saya dah tak tahu nak buat apa. Saya ambil susu ni bagi dia minum sampai dia senyap dan dia tidur. Apa yang dilakukan oleh si ayah? Si ayah terus pergi kepada anak dia yang kecil yang masih tidur, yang masih lagi menyusu. Diangkatnya Imamul Haramain waktu kecil tu, dijoloknya tangan jarinya ke dalam anak tekak Al-Imamul Haramain yang sedang tidur waktu tu masih kecil, sehingga anak tadi muntah keluar susu yang dia minum. Dan apa kata Al-Imam ketika dia besar? Waktu anaknya membesar, Al-Imamul Haramain dah mula membesar, kata ayahnya, wahai anakku, nanti kalau kamu mengajar, kamu terlupa, tepuk ni paha kamu sebelah kiri dan sebutkan hadza bisababil laban. Ini adalah sebab susu yang aku minum waktu kecil dulu. Itu yang menyebabkan saya gagap, kata dia. Rupanya gagap dia tadi hanya kerana susu tu saja. Masya Allah. Ini kita nak tengok ni bukan cerita dongeng ni. Ini cerita betul. Nah, kenapa berlaku macam tu, dan ni dijaga betul makanan mereka, dijaga betul. Kata walaupun diminum tadi perkara tu waktu kecil. Nah, tak ada apa-apa dosa yang dia akan dapat ketika dia minum perkara tersebut. Dia tak bersalah apa-apa. Tak. Tapi diberi perhatian yang besar oleh para ulama, sehingga kan ketika mereka membesar, kalau lidahnya terkelu dalam nak menyampaikan hukum ataupun nak menceritakan tentang masalah, dan ketika dia mengajar, maka kata si ayah, tepuklah paha kirimu dan sebutkan hadza bisababil laban. Ini adalah sebabnya susu, insya-Allah nanti kamu akan cakap dengan lancar. Jadi ini perkara yang sangat besar yang ditunjukkan oleh para alim ulama kepada kita semua. Moga-moga kita dapat ambil perhatian yang besar tentang masalah tersebut. Ini marhalah pertama. Ya, marhalah pertama bagi pendidikan anak-anak. Marhalah kedua ataupun proses pendidikan kedua adalah setelah anak tadi berumur 2 tahun ke atas, iaitu sampai umurnya 4 tahun. Baik, apa yang patut dilakukan oleh si ibu dan ayah pada ketika tersebut? Ya, kita hadirin semua, kenapa saya suka sebutkan apa yang disebut oleh para imam kita, para guru kita, para alim ulama kita, seperti Al-Imam Ramli, seperti Al-Imam Al-Imbabi rahimahullahu ta'ala. Kerana kebanyakan kita lebih suka terpengaruh dengan apa yang ditinggalkan oleh barat. Nah, nanti kita akan tengok betapa berbezanya apa yang ditunjukkan oleh para alim ulama kita dengan apa yang ditunjukkan oleh sebahagian penulis-penulis barat
yang kononnya mereka juga ingin mengajarkan kepada umat dengan ilmu parenting, ilmu keibubapaan, sedang mereka sendiri gagal dalam proses permulaan keibubapaan. Apa dia? Perkahwinan yang permulaan sekalipun kadang-kadang mereka dah tak berjaya. Anak banyak luar nikah. Nah, sebelum kahwin lagi dah ada anak 3 orang dah. Lepas tu baru hantar apa ni, orang panggil apa? Proposal lah orang panggil. Hantar propose kan. Dia nak minta nak jadikan isteri, nak buat keluar cincin. Sudi tak jadi isteri saya? Kepala otak dia. Kan? Dah lepas anak 3 orang dah baru nak sudi tak jadi isteri tu. Yang 3 orang tu saya bilang datang apa? Nak keluar tu. Nah. Jadi yang berlaku. Dan kemudian jadi pula orang yang nak mengajarkan kepada umat bagaimana nak mendidik anak-anak. Konon-kononnya ini akan menjadi kejayaan yang besar. Proses pertama, pemilihan ibu. Proses pertama sebelum kahwin, dah gagal. Habis dah. Itu tak kira dengan nama anak lagi. Buh nama anak macam tayar kereta. Michelin. Oi. Nama tayar kereta ni. Toyo. Ada lagi. Kyoto. Buh nama hak pelik-pelik. Sampai orang pun tak faham. Jadi, macam mana nak melahirkan generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pilih lagi nama-nama para salihin. Tidak ambil lagi nama-nama orang-orang yang dekat dirinya dengan Allah Taala. Tafaul, optimis, moga-moga anaknya nanti akan mewarisi akhlaknya orang yang kita letakkan nama tersebut. Nah. Berapa ramai yang fikirkan tentang tersebut. Dia asyik fikir nama anak mesti glamour. Nama anak mesti tak pernah orang sebut. Nama anak mesti panjang, berjela-jela sampai orang pun tak faham apa dia makna nama tersebut. Tak. Yang penting sekarang ni, apa yang kita ingin dengan anak kita? Apa yang kita harapkan kepada mereka? Itu yang kita ingin sebutkan perbincangan kita pada malam ni. Baik. Marhalah kedua. Ketika mana kita nak mendidik anak-anak, yang ini disebut oleh Al-Imam Al-Ramli rahimahullahu ta'ala dalam ucapan beliau, itu pada bait yang ke-17, apa kata beliau? Dia kata, ini pada ketika umurnya dah lebih daripada 2 tahun, setelah dia putus susu, putus menyusu, sampai umurnya 4 tahun. Ini prosesnya. Apa dia? Idza qabus rada'uhu ma la ila. Ini bukan dia. Wa ba'da ma yuftam tajidhu yashtahi. Biasanya setelah anak-anak ini sampai kepada umurnya 2 tahun ke atas, setelah dia dah habis menyusu, dia akan mula bernafsu dengan makan pada waktu tersebut. Jadi anak ni suka makan. Sebab tu jangan diputuskan nafsu makan anak-anak pada ketika tersebut. Cuma dilatih mereka apa yang perlu mereka makan. Jadi kalau kita duk latih anak kita umur baru 2 tahun, baru 3 tahun. Kita dah bagi makan zikir pada waktu tersebut. Jenuh budak tu. Budak tu nak makan. Kena bagi dia makan. Dia harus bagi makan zikir. Yang letih dia. Pak pun makan burger. Dia bagi anak dia makan zikir. Pak pun makan Starbucks. Kan? Anak dia suruh makan ni roti syair dan sebagainya. Jadi, disebut sini, wa ba'da ma yuftam tajidhu tastahi. Aklat ta'ami daiman la yantahi. Jadi pada waktu ni, kalau kanak-kanak itu sudah mampu untuk dia makan, iaitu umurnya 2 tahun ke atas. Setelah 2 tahun ke atas ni maksudnya dia dah putus susu. Dia dah boleh makan makanan yang agak besar sedikit. Boleh makan nasi, dia dah ada seronok waktu tu nak makan. Dia tengok ini nak makan, tengok itu dia nak makan. Maka pada waktu tersebut, dia akan mula terbit nafsu makannya yang membuak-buak pada waktu tu. Jadi apa yang perlu diajar oleh ibu pada waktu tu? Bukan menjamu makan sahaja. Tak, diajarkan adab makan. Apa yang kamu boleh makan? Apa yang tidak boleh kamu makan? Ini kena kawal. Ini kena kawal. Gini yang disebutkan. Yu'allimuhu akla bil yamin. Yang pertama, ajarkan dia adab makan. Yang ni dulu. Berikan dia makan dengan tangan kanan. Wal basmalah hatman bi kulli hini. Nak makan kena baca basmalah. Ini diajar. Takrar. Diulang. Macam tu saja. Jadi dalam tempoh 2 tahun sampai 4 tahun, biasanya ini umur anak-anak tersebut sibuk dengan apa benda yang nak menumbuhkan gizi tubuh dia. Ini marhalah yang kedua. Jadi waktu ni, kita nak kena buat apa? Pilih makanan yang baik, yang halal. Ajarkan mereka adab ketika makan. Jangan diajarkan mereka dengan makanan yang terlalu mewah. Kerana ini akan menyebabkan anak ni ketika mana mereka nanti
sampai kepada waktu yang mungkin mereka tidak ada kemampuan untuk dapatkan makanan yang mewah, mereka mampu untuk makan. Ini disebut oleh Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Syekh Yusri pernah pesan kepada kami, dia kata, seminggu sekali ajarkan anak-anak kalian makan makanan yang tidak berlauk. Sekali, kata dia, kalau boleh. Kami katanya di Aryaf, kata Syekh Yusri, waktu ketika kecil, diajar oleh ibu ayah kami makan makanan tak ada lauk. Makan roti saja. Kalau kita tanya, lauk, mana lauk ayah? Mana lauk mak? Kata abang, ini makanan kita hari ni saja. Seminggu sekali. Yalah, ni tiap-tiap hari. Letak roti, letak tasbih. Makan roti, ambil tasbih ni zikir. Jenuh budak tu. Okey, baik. Jadi, diberikan makan tadi kepada anak-anak tersebut dengan makanan yang baik. Jadi bagi makan dia dengan makanan dan ajarkan mereka dengan adab makan. Dan kemudian latih mereka dengan makanan yang keras. Jangan diajarkan mereka dengan makan makanan yang hanya menyeronokkan dan melazatkan sahaja, ditinggalkan makanan-makanan yang tidak lazat. Kerana ini nanti akan menyebabkan jiwa mereka nanti hanya memandang kepada makanan. Kita ajarkan kepada mereka bahawa makanan ini hanya sekadar untuk menguatkan tubuh kita. Makanan ini adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu diajarkan, walaupun tidak secara direct, tetapi diajarkan mereka maksud tersebut. Tapi yang paling penting, diajarkan makanan tadi makan dengan makanan yang beradab. Tangan kanan, baca basmalah, bismillah sebelum makan. Kemudian kunyah makanan tadi dengan sempurna, baru ditelan. Jangan makan sambil berjalan. Jangan berlari-lari. Duduk dulu. Ajak macam tu. Ajak dengan penuh adab, dengan penuh kebaikan. Karena budak-budak ini adalah tempoh pada ketika sebut tempoh mereka ini mendengar dan juga menerima segala apa yang diajarkan pada ketika sebut, yang yang dinasihatkan pada waktu itu. Ini tempohnya fresh, tidak ada apa-apa kerosakan dan juga kekotoran. Mereka terima apa saja pada waktu itu. Tapi kalau si ibu tadi bagi makan sampai gemuk, kemudian seronok anak dia gemuk, maka ini suatu yang tidak baik. Malah disebut oleh sebahagian para ulama, Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab beliau, dicela kalau kita melihat anak-anak yang gemuk contohnya. Kita tengok anak tu gemuk, duduk makan kat kedai makan. Si ayah kena beritahu kat anak dia, kalau nak makan jangan sampai macam tu. Itu bukan makan, tu panggil mentega darah, orang Kedah kata. Mentega darah ni tak boleh, tak elok, tak sesuai dengan kesihatan anak tersebut. Jadi jangan seronok sangat anak kita, badan dia gempal, seronok, kata bertubuh. Dia seronok. Jadi lain kalau budak tu memang beranak-beranak, memang bertubuh dah. Beranak-beranak tu nak keluar tu pun dah menyeksa mak dia dah. Dia badan dia bertubuh. Tapi kalau dijamu sampai dia bertubuh, ni tak sepatutnya dilakukan. Kena kawal anak tersebut. Dan kemudian dipilihkan pakaian yang baik kepada dia, pakaian yang sederhana, jangan terlalu mahal. Jangan ajarkan dia bahawa yang suka berhias dan sebagainya ini perempuan. Hadza lin nisa, laisa lana lirrijal. Ini lelaki tak pakai pakaian macam ni kalau anak kita lelaki lah. Kalau anak kita perempuan pula bagi tahu kepada dia, ini pakaian orang lelaki ni, bukan pakaian orang perempuan. Diajarkan mereka dengan cara pakaian. Ini cara pakaian perempuan. Ini cara pakaian lelaki. Dilatih mereka dengan perkara tersebut. Karena dengan takrar, dengan berulang-ulang, ini akan menyebabkan anak tadi dah terbiasa pada waktu itu. Ini kalau bahasa jahatnya kita panggil doktrin lah. Ini kita pendoktrinan kepada anak dengan sistem pemakanan mereka. Dengan doktrin yang baik. Biasanya doktrin ini benar tak baik. Kita panggil malakat, dia panggil. Al-malakat, kata Ibn Khaldun, innama tahsulu bittatabu'il fi'li wa takrari. Al-malakat maksudnya dia jadi malakah. Dia jadi sifatun nafs. Jiwa peribadi dia. Dia tu dia dah jadi orang panggil apa? Darah daging dia. Dah melekat dah dalam diri dia. Maksudnya lepas ni kalau dia pakai seluar pendek, dia jadi geli. Kalau budak lelaki pakai seluar panjang. Dia tak boleh pakai seluar pendek. Dia kata, apa seluar pendek? Ni boxer ni orang tak pakai depan orang. Dia akan pakai dalam je. Anak perempuan pula dipakaikan dengan pakaian yang sopan. Maksudnya nanti dia tak akan pakai ni, pakaian ketat-ketat depan orang. Dia tak akan buka tudung depan orang. Dibiasakan dengan dia. Al-malakat tahsulu bittatabu'il fi'li wa takrari. Itu perkara yang penting, kata Ibn Khaldun. Kerana ini akan menjadi darah daging seorang tersebut. Kerana kita membiasakan dia dengan perkara tadi. Jadi biasakan anak kita dengan kebaikan.
biasakan mereka dengan pakaian yang elok. Biasakan mereka dengan ucapan yang baik. InsyaAllah dia akan biasa dengan benda-benda yang baik. Nah, tapi kalau kita dah biasakan pakai anak kita dengan skirt, anak-anak muda hak kecil-kecil ni kita dah biasakan dia pakai subang dekat telinga kalau anak lelaki. Walaupun dalam kitab-kitab fiqh disebutkan masalah memakaikan anak-anak sebelum mereka mencapai umur tamyiz dengan gelang dan juga dengan subang dan sebagainya. Sebagian ulama membenarkan perkara tersebut. Tapi adat pada satu tempat tadi kemungkinan berbeza dengan satu tempat yang lain. Nah, jadi kerana mungkin budak ketika kecil dia mahaluz zinah, dia tempat untuk dihiaskan. Nah, tapi sambil dalam masa yang sama perlu diberikan perhatian kepada mereka. Ini pakaian ini orang perempuan yang pakai. Jadi kalau asyik pakai skirt dekat anak tadi, asyik duk pakai dia dengan pakaian-pakaian macam rappers. Nah, seluar pula pakai seluar pendek, tak kisah dengan perkara tadi, maka dia akan dibiasakan dengan perkara tadi. Dan dia pula tengok. Dan tempoh waktu ni, kebiasaannya, dia akan memandang dengan orang yang paling hampir dengan dia. Dan dia akan mula untuk suka dengan apa yang disukai oleh orang yang paling dia kagumi. Siapa? Ayah dia. Kalau bagi lelaki, anak lelaki. Bagi perempuan, ibu dia. Maka dia akan tengok ibu dia pakai macam mana. Dia pun akan tiru juga pakai macam mak dia pakai. Kalau mak dia suka buh inai Republic, kan? Maka anak dia pun akan pakai inai Republic. Kan? Pergi sekolah pun pakai inai juga. Kan? Kalau ibu dia pun suka duk make up, duk rumah pakai eyeshadow, apa semua kali, anak pun nanti dia akan terminat dengan perkara tadi. Tapi kalau dia perempuan, kita kata Alhamdulillah. Okey lah tu dia kerana dia orang perempuan. No? Cuma janganlah berlebih-lebihan kita kata. Tapi kalau anak lelaki duk pakai eyeshadow, tu kena spot. Ni apa benda ni? Kamu nak idea apa ni? Kena bagi tahu ke dia kepada anak-anak kita, kena bezakan dia. Ini yang lelaki punya, ini yang perempuan punya perangai. Ini perempuan punya pakaian, ini lelaki punya pakaian. Jadi itu yang patut kita dahulukan dan kita seringkan sebut kepada mereka sehingga mereka terpasak dalam otak pemikiran mereka ada perbezaan di antara lelaki dengan wanita. Dan ada perbezaan pergaulan dan juga cara untuk nak orang panggil apa? Gaya hidup bagi lelaki dan juga wanita. Itu marhalah yang kedua. Kita ni dah masuk sejam dah ni. Nah, ini tak masuk marhalah ketiga lagi. Nah, marhalah ketiga ni saya ringkaskan. Marhalah ketiga adalah marhalah ketika anak tadi sudah mula tamyiz. Sudah mula untuk boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia boleh makan dengan tangan dia sendiri. Dia dah boleh mula untuk malu dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita tengok dia nak masuk tandah pun dia dah mula malu. Ayah jangan Walid tak perlu masuk lagi dengan saya. Saya mandi seorang-seorang. Nah, dia mula malu dah waktu tu. Kita kena raikan. Jangan kita kata tak apalah, apa masalah dia, kamu kecil lagi. Tengok dia nak mandi pada waktu tersebut, kita dah tengok perkara yang dia malu nak tunjuk kepada orang pada waktu tersebut. Maka kita kena raikan. Maksudnya ini dah mula ada tanda-tanda kematangan kepada dia pada waktu tersebut. Jadi waktu ini waktu untuk kita mula bersama dengan dia pada waktu itu. Kita kena duduk masa dengan dia, bagi masa dengan dia pada waktu tersebut. Sebab tu biasakan kita menggunakan perkataan pada ketika umur tamyiz ini, waktu anak ni dah mula malu dan sebagainya, kita nak lakukan apa-apa saja dengan dia, maka kita gunakan uslub ana ata'allam ma'ak. Laisa ana u'allimuka. Dia kata, ni ada ulama sebut ni, jangan gunakan uslub saya akan ajarkan kamu begini. Jadi jangan waktu ketika anak mula tamyiz macam tu, kita dah tengok anak ni dah mula malu. Dia dah mula dah reti untuk dapatkan perhatian dan juga dia dah boleh mula untuk nak orang panggil apa, berdikari sendiri pada waktu tersebut. Walaupun dia masih kecil. Maka waktu tersebut kita kena guna bahasa kita buat sama-sama. Ana ata'allam ma'ak. Maksudnya kita buat sama-sama. Jangan guna bahasa buat begini. Buat begini. Dia buat begini tempoh sebelum umurnya 4 tahun. Tempoh sebelum 4 tahun ni kita boleh sebut dia. Buat begini. Buat begini. Jangan buat begini. Kena buat begini. Itu umur dia. Tapi setelah umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masa tu dia dah mula boleh dah untuk dia fikir sedikit. Dia dah mula ada perasaan malu dan sebagainya. Kalau anak perempuan, anak lelaki pun dah ada mula perasaan malu pada waktu tu. Lebih-lebih lagi kalau umurnya dah 9 tahun, 10 tahun pada waktu tu, kita kena sebut dengan perkataan ana ata'allam ma'ak. Saya nak belajar dengan kamu. Kita belajar sama-sama. Mari kita buat sama-sama. Ini tempoh untuk kita bersama dengan mereka, duduk dengan mereka. Faham? Sebab tu dalam proses pembinaan anak-anak ini, dia ada proses ini saya akan ajarkan kamu. Yang kedua prosesnya saya akan belajar bersama dengan kamu. Yang ketiga kita sahabat. Ini proses ketiga. Dan yang keempat
maka pada waktu tersebut dia akan sebut, saya nak belajar dengan ayah pada waktu itu. Ana urid an ata'allam minka ya abi. Waktu ni anak tadi dah mula dah reti, untuk dia menjadi murid, ayah dia jadi guru pada waktu tersebut. Jadi ada tempoh kita jadi sahabat dengan ayah kita, dengan ibu kita. Ada tempoh yang pada waktu tersebut kita akan belajar kehidupan dengan ibu dan ayah kita. Dan mak ayah kita pengalamannya lebih daripada kita. Walaupun mungkin ilmu kita lebih, ilmu kita mungkin tinggi dan sebagainya, tapi tak akan boleh lawan dengan pengalaman yang mereka ada. Tak akan boleh lawan dengan kehidupan yang mereka telah lalui. Proses pahit maung kehidupan mereka tadi, mereka dah lalui lebih dahulu daripada kita. Kadang-kadang nasihat mereka yang kecil tadi ni kepada kita, itu sebenarnya besar sungguh kepada kehidupan kita pada masa akan datang. Jadi perkara-perkara yang kita sebutkan pada malam ini, walaupun kita lihat perkara yang ringkas, kecil, tapi kalau kita padatkan, kita amalkan sepenuhnya seperti mana yang telah disebutkan oleh para salafus salih, dan kesemua tarbiyah marhalah ini disebutkan oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab beliau Bughyatul Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, dalam 105 bait sahaja. Disebutkan 5 marhalah. Marhalah anak tadi baru dilahirkan sehingga anak tersebut setelah sampai umurnya 2 tahun. Marhalah kedua ketika mana anak tadi setelah putus susunya sampai umurnya 4 tahun. Setelahnya marhalah ketika umurnya mencapai 5 tahun menuju kepada 7 tahun dan 8 tahun. Kemudian umurnya ketika dia mula pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan, apa yang patut dia lakukan di sekolah dan sebagainya, itu juga disebutkan oleh Al-Imam Imbabi rahimahullahu taala dengan secara ringkas. Kerana Imbabi kitabnya tidak risalahnya tidak luas, tidak besar. Hanya lebih kurang dalam 4 ke 5 muka surat sahaja dalam tulisan tangan, dalam makhtutat. Saya ada makhtutatnya yang ada dalam lebih kurang 4 ke 5 muka surat saja. Tapi sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat risalah yang ditulis oleh beliau berkenaan dengan Riyadatus Sibyan ataupun cara mendidik anak-anak. Panduan yang diberikan tadi, apa yang patut kita sebutkan kepada mereka. Dan pada ketika umur anak-anak ketika yang saya sebutkan ni, contohnya pada marhalah yang ketiga. Marhalah ketiga ni marhalah anak tersebut yang mana tadi? Marhalah ketiga. Itu marhalah tamyiz. Marhalah kedua. Marhalah kedua tadi ni, kalau anak kita melakukan kesilapan, kesalahan dan sebagainya, ini tempoh untuk kita tegur dia. Kena bagi tahu ini tidak boleh. Ini boleh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Atau marhalah yang pertama lagi, budak tadi makan yang tak betul. Makan makanan yang dibimbangi pada makanan tersebut ada syubhah. Maka Nabi terus membuang makanan tersebut daripada mulut cucu baginda Rasul SAW. Jadi Nabi bukan tangguhkan, tak apalah, nantilah, biarlah, dia budak lagi, kecil lagi, tak apa lah. Buat macam mana, terlepas. Tak boleh macam tu. Ini cara yang salah. Sebagian kadang-kadang kata, tak apalah anak saya buat sikit silap pun tak apalah, biarlah. Ada waktu kena tegur terus. Kerana budak-budak dia cepat lupa. Budak ni, antara sifat dia apa yang dia lakukan dan kebiasaan dia lakukan, ketika tidak ditegur, dia akan rasa benda ini boleh dilakukan. Jadi kalau kata dia melakukan kesilapan dan sebagainya, perlu ditegur terus. Jangan menengking, jangan kita mengherdik dia di depan orang, dan jangan sampai memalukan dia. Dan kena bezakan juga di antara perkara yang dia lakukan tadi berbentuk umum ataupun perkara yang dia lakukan tadi berbentuk khusus, secara diam-diam. Kadang-kadang ada budak-budak ni, dia mula ambil handset, dia mula dah tengok YouTube, dia dah tengok dah benda-benda yang tak elok dan sebagainya. Dan tu maksudnya dia dah rasa malu nak tunjuk depan orang. Dia tak buat depan orang ramai. Dia buat seorang-seorang dia saja. Maka apa yang patut dilakukan oleh ibu ayah pada waktu tersebut? Cerita kepada orang? Tak. Cerita kepada orang, kata Al-Imam Imbabi, ini akan melahirkan sifat kebiadaban. Dia akan jadi biadab setelah tu. Dia akan mula rasa lepas tu dia tidak dihormati. Dia akan rasa kata privasi ataupun aib dia tidak lagi dijaga oleh ibu ayah dia. Maka nanti dia akan lebih buruk daripada tu lagi akhlak dia. Maka apa yang patut dilakukan oleh ibu ayah ketika melihat anak tadi bersendirian dalam melakukan yang tidak baik, si ibu dan si ayah tersebut perlu beri perhatian, maklumkan kepada anak ini perkara yang salah, ini tidak baik, ini tidak disukai oleh Allah dan Rasul SAW. Walaupun kamu buat diam-diam macam ni, Allah Ta'ala tengok dan sebagainya. Disebutkan begitu. Disebutkan kepada zajr. Maksudnya ditakut-takutkan dia. Dengan perkara-perkara yang buruk yang kalau dia lakukan, begini akan kamu dapat dosa, ini benda yang tidak baik dan sebagainya. Sampai dia rasa, tahu kata ini salah sebenarnya.
Dan bukti kata dia ada perasaan tersebut, dia buat senyap-senyap. Maksudnya dia tahu kata benda tu salah. Kalau tidak, tak buat senyap-senyap. Kalau tahu kata, baik, kita tanya balik kepada dia, kenapa kamu buat senyap-senyap? Kalau kamu tahu kata benda ni baik, kamu tak akan buat senyap-senyap. Maksudnya mesti benda ni tak betul. Betul ke tidak? Dia akan mengaku pada waktu tersebut. Jadi bila dia mengaku pada waktu tu, maka waktu itulah kita berikan kepada dia pelajaran yang baik kepada dia. Dan kalau tidak dengar juga setelah tu, maka boleh kita masuk pada proses yang kedua. Untuk kita takdib dia pada waktu tersebut. Nah, kita berikan pelajaran yang agak keras sedikit kepada dia. Dan kesemua kekerasan, bukan kekerasan, zahirnya kita nampak pukul dan sebagainya yang disebut di dalam hadis. Kalau anak tadi tidak solat pada umurnya 10 tahun, maka mereka ni boleh dipukul dengan pukulan yang ghair mubarrih, maksudnya yang tidak melukakan, yang tidak mencederakan. Pukulan-pukulan tersebut tidak lain adalah sebagai pukulan takdib semata-mata. Karena ada keadaan tertentu yang tidak lagi boleh digunakan perkataan untuk diajarkan seseorang. Perlu digunakan dengan tindakan. Perlu digunakan dengan reaksi. Dan ini tidak dinafikan oleh mana-mana sistem pendidikan. Nah, tidak dinafikan. Hatta barat sekalipun. Mereka pun tak boleh nafi benda ni. Nah, tahu kata, mesti juga kena guna reaksi lah sekali. Bukan hanya dengan perkataan. Sebab ada benda yang tak boleh perkataan menyampaikan kepada otaknya. Perlu digunakan reaksi untuk sampai kepada refleksinya. Untuk dia ingat kata rupanya dia tak betul. Ada yang macam tu. Jadi ini tak dinafikan perkara tersebut. Cuma disebabkan kerana prejudis dengan Islam, prejudis dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW. Hakikatnya bila balik kembali kepada juzurnya, kepada akar umbinya, benci kepada agama Allah Ta'ala. Maka dia akan mula cari salah. Dia kata, dah ini tak betul. Mana boleh pukul dan sebagainya. Dia ingat pukul tu pukul macam yang dia tengok dalam TV. Dia ingat buat tomoy. Dia ingat anak ni kena boxing. Bukan begitu. Nah, dipukul sehingga kata Al-Imam, tidak diangkatkan tangan. Nah, dan sehingga jangan dirasakan, kerana yang bukan kita ingin rasakan kesakitan pada anak tadi. Yang ingin dirasakan oleh dia adalah sentuhan pada hati anak tersebut. Sebab tu guru saya pernah pukul saya dengan pen. Nah, macam ni. Dia saya baca tak betul. Guru saya buat ni. Pukul macam ni. Bila dia pukul macam ni kat tangan saya, dia kata sakit tak? Saya kata tak sakit. Sakit hati tak? Sakit hati. Kita dah besar pun kena macam tu lagi. Maknanya pukulan tadi bukan mesti kerana dia akan meninggalkan kesan. Kerana meninggalkan kesan pada tubuh, ini akan meninggalkan kelukaan pada hati dia pada waktu tersebut. Tapi ketika mana tidak meninggalkan kesan pada tubuh dia, hanya sekadar untuk bagi tambih, peringatan kepada dia, ini amaran. Jangan buat lagi macam tu. Maka ini akan meninggalkan kesan pada hati dia, tidak dilukakan. Sebaliknya dijentik hatinya pada waktu tersebut. Dijentik saja. Kita nak jentik hati saja. Kita bukan nak lukakan hati dia. Ini yang sepatutnya dilakukan. Jangan sampai anak buat jahat, kita kata tak apalah. Dia kali pertama abaikan dulu. Kali kedua buat jahat, janganlah buat macam tu. Kali ketiga buat jahat pula, janganlah buat. Okay. Lepas tu budak tu pun ikut. Dan kita bila budak tu ikut, bagi hadiah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, inilah hadiah. Nah, sebagai, orang panggil apa? Bukti kepada kamu ikut cakap saya. Last sekali budak tu kata, cantik. Kalau saya buat macam ni, kali pertama memang tak kena marah. Kali kedua, sikit je. Kali ketiga, mesti dapat hadiah kalau saya ikut. Maka akhirnya dia akan jadi doktrin. Dia akan tahu kata, saya buat macam ni, saya akan dapat ini. Saya buat macam ni, saya akan dapat ini. Maksudnya dia hanya buat semata-mata inginkan sesuatu yang di hujungnya. Sistem mana yang ajar benda ni? Nah, kita tidak dilarang untuk memberikan orang panggil apa? Ikram kepada anak-anak. Ketika anak tu buat baik, puji dia. Dia ada waktu kita puji. Ya, waktu ketika kecil. Waktu ketika marhalah kedua. Dan marhalah ketiga ni, anak buat baik, puji dia. Nah, kalau dia buat di depan orang ramai, puji di depan orang ramai. Kata, Masya Allah, bagusnya dengar cakap. Kan? Kalau dia tak dengar cakap pula, kan dah cakap dia diam. Suruh dengar cakap elok-elok. Sebut depan orang ramai. Biar dia tahu kata dia buat tu salah. Jangan tarik piduk belakang. Tak elok buat macam ni. Budak tu tahu kata, rupanya senang je ayahku ni. Buat-buat dia takkan buatnya depan orang ramai. Nah, tak. Kalau perlu benda tu di depan orang ramai, buat di depan orang ramai. Tu. Tak kena ni. Di mana boleh buat macam ni dekat orang. Depan orang ramai yang lain. Maka akhirnya dia akan tahu kata, rupanya salah. Tak boleh. Dan dia tahu malu pada waktu tu. Jadi sistem ini telah ditunjukkan oleh para salihin. Telah disebutkan oleh Al-Imam Imbabi, disebutkan oleh Imam Ramli dan sebagainya. Dalam kitab-kitab mereka. Dan insya-Allah kalau ada rezeki dan peluang nanti kita akan bahaskan lagi pada masa akan datang. Nah,
Jadi sebab tu tak sempat ni kita nak bahaskan semua kitab ni. Dan tuan-tuan doa moga-moga nanti kitab kita dah ada terjemahkan kitab Al-Imam Ramli rahimahullah. Saya ada keinginan untuk saya mengarang sebuah lagi kitab yang berkait dengan cara mendidik yang ditunjukkan oleh para salafus soleh yang terdahulu. Moga-moga dengan apa yang telah ditunjukkan oleh mereka tersebut, kita akan mampu untuk menjadikan ianya sebagai panduan yang besar dan menjadikan kita ibu ayah yang sentiasa berfikir untuk menjadikan anak kita adalah hamba-hamba yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita belajar ini bukan hanya kita nak seronok anak kita nanti jadi orang yang dipuji oleh orang ramai dan sebagainya, tapi yang paling utama kita nak anak kita menjadi orang yang berharga di dalam umat Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka adalah aset kita yang paling utama, yang kerana baiknya didikan kita kepada mereka, jadi elok mereka nanti, itu adalah harta yang paling bernilai kepada ibu dan ayah tersebut, dan mereka akan mampu tersenyum ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka telah menyelesaikan tugas mereka yang besar tersebut, mendidik anak-anak mereka, mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah taala rahmati ibu dan ayah kita, diampunkan dosa-dosa mereka, diberikan kedudukan yang tinggi kepada mereka semua berkat kesabaran dan juga perhatian yang mereka berikan kepada kita sepanjang hidup mereka, tanpa mereka minta satu sen pun kepada kita semua apa yang telah mereka didik kepada kita. Dan kadang-kadang kita tertanya-tanya apa rahsia yang telah ditunjukkan, yang dilakukan oleh ibu ayah kita, sehingga menyebabkan kalau kita jadi orang yang baik, saya boleh jadi macam tu. Nah, apa rahsianya? Sedang kita ni kadang pergi mengaji jauh-jauh dan sebagainya, kita masih bimbang lagi macam mana nak didik anak kita pada masa akan datang. Kerana itu yang paling utama, serah kepada Allah Ta'ala. Kita dah usaha, kemudian kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, agar anak-anak saya dijaga dengan baik, agar anak-anak saya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, agar anak saya ini menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Saya doakan moga anak-anak saya nanti akan menjadi anak-anak yang mengikuti akidah yang benar, yang diredai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang dengan ajarannya para salafus saleh, yang berpegang dengan salah satu daripada mazhab yang 4 yang mu'tabar, yang berpegang dengan tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang berpegang dengan akidahnya Al-Imam Asy'ari dan juga Al-Imam Maturidi. Maka doa-doa tersebut jangan ditinggalkan. Doakan moga anak-anak kita terselamat pada zaman fitnah yang akan datang, kerana mereka tidak selamat daripada fitnah pada waktu tersebut. Dan kita doa ibu ayah lah yang paling diharapkan pada ketika tersebut, kerana tidak ada hijab di antara doa tersebut untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak pusat Sekolah Integrasi Tahfiz Syakirin yang sudi untuk beri peluang kepada saya pada hari ini untuk berbicara kepada semua yang mendengar perbicaraan kita pada malam ini. Ada rezeki dan peluang kita akan bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu, ampuni dosa kami semua. Ayah, ibu, doakan kami dunia dan akhirat. Dari kecil sehingga dewasa, kau menyayang dan sering memanja, menanam iman, menyemaikan takwa, mengajak kami muliakan agama. Ayah, ibu, berkorban jiwa, berkorbankan harta.
sebelum nyawa meninggalkan jasad, sebelum surya terbitnya di barat. Kau amanahkan Al-Quran dan Sunnah, jadi panduan di akhir zaman. Belayanmu masih ku terasa, ya Allah tempatkan mereka di syurga. Kami cintakan Allah, kami kasihkan Rasul, Kami sayangkan ayah, kami sayangi ibu. ayah, ibu. Ampuni dosa kami semua. Ayah, ibu. Doakan kami dunia dan akhirat. Dari kecil sehingga dewasa, kau menyayang dan sering memanja, menanam iman, menyemaikan takwa, mengajar kami muliakan agama. Ayah, ibu, berkorban jiwa, berkorbankan harta. Ayah, ibu, semoga Allah tinggikan derajatmu. Sebelum nyawa meninggalkan jasad, sebelum surya terbitnya di barat, kau amanahkan Al-Quran dan Sunnah, jadi panduan di akhir zaman. Belayanmu masih ku terasa, ya Allah tempatkan mereka di syurga.